Baik, terima kasih untuk cerita pagi Terengganu. Daripada Terengganu kita juga nak bercerita bagaimana kita melihat pembukaan ruang teknologi dan juga bidang komunikasi ini telah pun membuka kita kepada inisiatif kerajaan dalam memberikan pelbagai pakej dan juga inisiatif khususnya untuk membantu golongan sasar, dan ini diterjemahkan dengan pakej peranti dan remaja keluarga Malaysia. Jadi kita ingin bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang disebutkan oleh Ismail sebentar tadi, iaitu pakej peranti dan remaja keluarga Malaysia. Hari ini di studio kami bawakan Encik Zulkarnain Muhammad Yassin selaku Ketua Pegawai Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk kita mengupas lanjut berkenaan dengan pakej yang ditawarkan ini. Okey, Assalamualaikum selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Kami pada pagi hujung minggu ini. Pagi penonton, selamat pagi Malaysia pagi ini. Alhamdulillah. Okey tuan, kalau kita lihat inisiatif oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mewujudkan agenda keluarga Malaysia juga diterjemahkan apabila dalam sektor telekomunikasi dan juga teknologi juga diterjemahkan dengan pakej peranti dan juga remaja keluarga Malaysia ini. Jadi ini juga merupakan salah satu daripada penerusan bersamping juga dengan agenda tersebut. Apa sebenarnya kerangka asas bagi konsep pakej peranti dan remaja keluarga Malaysia? Kita lihat dalam konsep keluarga Malaysia adalah kita tidak mahu mana-mana rakyat kita ketinggalan dalam agenda mentransformasikan negara kita kepada ekonomi digital. So dalam aspek ini juga kita lihat semasa situasi pandemik COVID-19 ini, kita dapati bahawa konektiviti, capaian kepada internet itu memainkan peranan yang sangat penting dalam semua aspek, terutama untuk penggunaan MySejahtera sebagai contoh, dan apabila untuk update kendiri, self monitoring. Jadi itu salah satu, dan juga kita lihat bahawa berlaku PDPR, pembelajaran di rumah. Perniagaan pun telah beralih kepada atas talian. Jadi satu aspek yang utama kita lihat adalah capaian kepada internet. Satu lagi adalah kumpulan ataupun akses kepada peranti. Jadi peranti juga, kalau satu rumah, satu keluarga Malaysia, secara average-nya ada sekurang-kurangnya 3 ataupun 4. Jadi bila ada 2 atau 3 orang menjalankan aktiviti di dalam rumah, satu anak-anak belajar, ibu bapa bekerja daripada rumah. Jadi peranti, kalau dalam satu keluarga ada satu peranti, jadi itu memberi kesan kepada mereka dalam menjalankan kehidupan harian dalam norma baharu, dalam era di mana pembelajaran disampaikan secara dalam talian dan juga bekerja juga dalam talian. Jadi kita lihat di sini ada kelompongan ataupun perkara yang kerajaan perlu ambil perhatian dan selesaikan. Sebab itulah kita perkenalkan kementerian dan melalui dengan kerjasama MCMC dan juga pembekal perkhidmatan memperkenalkan 2 pakej ini, pakej peranti supaya yang diberikan secara percuma dengan kadar yang rendah, RM40 sebulan sudah boleh mendapat peranti, dan juga satu keluarga boleh dapat 2. Boleh subscribe kepada 2. Jadi ini kita lihat satu pendekatan kita bagaimana kita untuk merapatkan lagi ataupun memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia, kerana pakej peranti ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak terhad kepada golongan B40 sahaja. Jadi itu yang satu ciri utama dalam pakej peranti. Bagi pakej remaja, dia adalah satu pakej yang sangat murah. Kita tahu dalam situasi pandemik ini, aspek yang penting adalah mampu milik. Jadi kita datangkan pakej remaja ini RM30 untuk 3 bulan, iaitu sebulan RM10 sahaja. Jadi tidak perlu risau untuk top up dari masa ke semasa, kerana data yang diberikan adalah 20 gigabit dan juga setiap 1 gigabit bagi 3 bulan. Jadi keseluruhannya 90 gigabit. Jadi ini yang kita katakan bahawa
kita peka, kerajaan peka dengan keperluan dan kadar mampu milik rakyat. Jadi apa yang kita perkenalkan untuk tempoh sehingga April 2022, package ini, kedua-dua package ini terbuka untuk kita, untuk rakyat langgani, kerana ia menyelesaikan isu ataupun masalah peranti, pemilikan peranti dan juga kadar mampu milik untuk capaian. Bagaimana untuk mereka mendapatkan segala manfaat yang disediakan di bawah package peranti dan juga package remaja ini? Mereka boleh untuk ini mereka of course mereka perlu pergi kepada pemberi perkhidmatan yang mereka sedia ada, ataupun ada mungkin perkhidmatan telco lain yang mereka ingin subscribe, ataupun yang kedua mereka juga boleh buat secara dalam talian. Ada dua, sama ada pergi ke outlet ataupun juga pergi ke dalam talian untuk dapatkan subscribe package ni. Bagi yang sedia ada, kita mungkin ada isu sama ada nanti saya kena tukar nombor, saya tak nak tukar nombor. Jadi sebenarnya untuk package ni dia boleh saja migrate ataupun pindah kepada package remaja ataupun package peranti yang ditawarkan. Jadi ini yang kita katakan bahawa kita mudah carakanlah. Jadi sedia ada, tak semestinya dapat beli SIM baru, tetapi kalau dah ada nombor, untuk migrate kepada package yang package remaja sebagai contoh, untuk dapatkan kadar yang lebih murah lah daripada package yang dilanggan sedia ada, dan juga tanpa perlu kerunsingan untuk top up setiap kali. Jadi itu yang kita katakan manfaat untuk beralih kepada package remaja. Okey. Apabila tuan kongsikan berkenaan migrate itu juga, hari itu juga dengan satu kita kata komitmen yang diberikan peralihan daripada 3G kepada 4G, sudah tidak lagi digunakan 3G. Maka dengan penawaran package seperti ini dan juga peranti seperti ini juga menandakan kita sudah beralih kepada capaian internet yang lebih laju dan juga yang lebih baik. Jadi bagaimana tuan melihat inisiatif oleh pihak kerajaan untuk senantiasa menyediakan yang terbaik dan juga yang lebih baik, bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada golongan sasar, khususnya kepada remaja dan juga mereka yang mendapat manfaat ini? Kita lihat bahawa dalam perkembangan teknologi sentiasa berkembang. Jadi telah tiba masanya untuk kita lihat bahawa dalam merealisasikan My Digital, kita perlu menyediakan, satu adalah capaian internet yang lebih laju. Yang kedua adalah coverage. Sebab itu apabila kita mengatakan bahawa migration ataupun sistem rangkaian 3G akan ditamatkan pada penghujung tahun ini, kita perlu ataupun pengguna perlu migrate kepada 4G. Sebab tu kita untuk memudahkan lagi proses migration ini, perpindahan kepada 4G ini, sebab itulah kita perkenalkan peranti, package peranti ini. Kerana apabila kita menggunakan kita tidak migrate kepada 4G LTE, apa yang akan berlaku adalah kita hanya akan boleh mendapat perkhidmatan voice services sahaja. Tapi untuk capaian internet itu kita perlu beralih. Jadi satu aspek adalah peranti, yang kedua SIM. Perlu juga di-upgrade kepada itu. Jadi kita memudahkanlah untuk rakyat dengan adanya program ni, sebab ada yang tak nak tukar, dia cinta sangat kepada feature phone lama dia kan. Ataupun ada juga kita perlu ambil maklum bahawa golongan orang-orang yang sudah berusia itu kadang-kadang dia tak mahir, suka masih dengan feature phone. Tapi mungkin peranan anak-anak jugalah untuk menasihatkan ibu bapa untuk mereka beralih kepada 4G. Kadang-kadang pun ada sentimental value juga, sebab tu kadang-kadang mereka masih tidak mahu tukar, dan mungkin telefon pertama dan sebagainya. Satu lagi betul apa yang tuan kongsikan itu, kalau kita nak menggunakan perkhidmatan 5G ataupun 4G, SIM card itu
itu pasti mempunyai SIM card yang menyokong 5G dan sebagainya. Kalau kita pakai SIM card 3G, tak dapatlah 5G dia. Ya? Walaupun telefon kita canggih, tetapi SIM kita masih SIM 3G, masih tidak dapat menikmati perubahan teknologi yang ditawarkan. Juga ciri-ciri yang ditawarkan oleh perkhidmatan peranti kita itu. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Zulkarnain Mohamed Yassin. Ini je kesempatan kita ada untuk kita bercakap berkenaan pakej peranti dan remaja keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang, ini adalah untuk anda menikmati segala pakej yang ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk membantu kita lebih cakna tentang teknologi semasa. Okey, dan sudah pasti maklumat yang diberikan oleh Tuan Zulkarnain tadi adalah untuk anda dapatkan maklumat lengkap, dan kita nak berehat seketika. Kita akan